Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar murid-murid cikgu sekalian ya? Okey, untuk hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dengan merujuk kepada kisah tentang jiran. Okey. Sebelum kita mulakan, cikgu nak imbau pengetahuan murid-murid. Siapakah jiran kita? Okey. Jiran kita ialah orang-orang yang tinggal di sekeliling rumah kita. Itu ialah jiran. Baik. Jadi, apabila kita hidup dalam masyarakat, semestinya kita akan ada jiran. Kita tak boleh hidup bersendirian ya. Di dunia ini kita tidak boleh hidup bersendirian. Jadi apa yang perlu kita faham ialah kita ada jiran. Okey. Jadi untuk hidup dalam masyarakat kita berjiran. Jadi orang-orang yang di sekeliling rumah kita itu merupakan jiran kita. Okey. Jadi masing-masing mereka juga berjiran dengan kita, kita berjiran dengan mereka. Baik, itu sebagai pengenalan. Baik. Untuk pelajaran hari ini, murid-murid boleh merujuk kepada buku teks muka surat 27. Okey. Sini 27. Ini. Dan kita lihat tajuk dia pun hidup berjiran dan khusus kepada bantu jiran. Okey, untuk itu kita teruskan untuk kita melihat apakah kisah antara jiran tetangga di dalam tajuk kita hari ini. Sebelum kita mulakan, cikgu nak bagi tahu bagaimana kita nak membaca perbualan yang begini. Ini dipanggil ada kata bual ni kan. Okey, kita akan melihat yang mana yang dari atas dahulu. Yang mana yang lebih tinggi itulah yang pertama urutan bacaan dia. Siapa yang bercakap dahulu, siapa yang bercakap kemudian, siapa seterusnya. Okey. Kita lihat contoh di sini. 1, 2, 4. Okey. Kalau kita lihat yang mana paling tinggi, inilah. Maksud ini yang pertama. Okey. Baik. Yang kedua siapa yang seterusnya bercakap? Yang kedua antara ini dengan ini, yang ini lebih tinggi. Yang ini yang bercakap. Seterusnya siapa yang cakap selepasnya? Yang ini. Seterusnya yang ini yang paling rendah. Okey, ini urutan perbualan. Okey. Yang ini yang bercakap dulu. Orang ni lah, dia tunjuk kat orang ni. Lepas tu yang ni bercakap. Okey, cikgu silap tadi. Yang ini orang ni yang dekat pintu. Lepas tu yang ini, yang ketiga dia juga, yang keempat ini yang berbaju kuning. Okey. Baik, kita mulakan. Kita lihat isunya, apa yang berlaku kepada jirannya. Yang pertama, makcik yang berbaju ungu. Dia kata apa? Yahya minta alihkan ampaian di rumah Waihun. Okey. Dia minta alihkan ampaian di rumah Waihun. Ini ampaian. Ampaian ialah tempat untuk menyidai pakaian. Okey, ini Yahya. Yahya pun memberi respon kepada arahan. Baiklah ibu, Yahya kata, saya akan mengalihkan ampaian itu. Seterusnya, yang ini yang ketiga tadi kan. Yahya pula selepas memberi respon kepada ibunya, Yahya memberi arahan pula kepada Lageswari. Lageswari, mari tolong saya alihkan ampaian ini. Kemudian sila masukkan pakaian itu ke dalam bakul. Okey, itu permintaan Yahya kepada Lageswari. Apa dia?
Yang pertama, alihkan ampaian, bantu dia. Sini ada tolong kan, bantu dia alihkan ampaian. Dan kemudian ada bakul di sini. Yahya minta masukkan pakaian itu ke dalam bakul. Okey, ini sebenarnya ampaian jiran mereka. Siapa jiran mereka? Ini Waihun. Waihun jiran mereka. Okey, jadi selepas permintaan Yahya, apa respons Lageswari? Lageswari pun dia balas, baiklah Yahya, saya nampak di sini apa? Di situ ialah percakapan. Baik, kita kena fikir apa Lageswari respons kepada permintaan Yahya. Baik, respon yang baik, respon yang bertata susila ialah kita membantu jiran. Apa yang sepatutnya Lageswari cakap, okey, cikgu ada cadangan. Okey, Lageswari boleh berkata begini, baiklah Yahya, saya akan bantu kamu ataupun saya akan tolong kamu alihkan ampaian ini dan masukkan pakaian itu ke dalam bakul. Okey. Daripada perbualan ini kita boleh nampak hubungan antara jiran-jiran di sekeliling amat baik. Ya, mereka saling membantu. Mungkin Waihun tidak berada di rumah pada waktu itu. Jadi apabila cuaca menunjukkan cuaca yang mungkin akan hujan atau cuaca yang tidak baik, jadi jiran-jiran Waihun nampak pakaian yang dijemur di ampaian. Jadi mereka membantu jiran mereka. Itulah apa yang kita perlu buat sekiranya kita ada jiran yang menghadapi masalah. Okey, cikgu nak tunjukkan kepada kamu beberapa perkataan yang mana yang menunjukkan itu ialah ayat suruhan. Sini suruhan. Suruhan bermaksud kita minta ataupun kita mengarahkan orang. Yang pertama ada perkataan sini, apa dia? Minta. Kan? Siapa yang suruh? Bila minta maksudnya minta alihkan pakaian, maksudnya ibu Yahya suruh Yahya mengalihkan ampaian. Yang kedua, Yahya pula yang menggunakan ayat suruhan kepada Lageswari. Di sini ada perkataan tolong. Di sini ada perkataan tolong. Jadi apa maksud tolong? Tolong saya alihkan ampaian ini. Okey, minta Lageswari menolongnya. Lepas tu ada satu lagi, dua suruhan Yahya, sila. Sila juga merupakan kata arahan, iaitu apa yang Yahya minta. Yahya meminta supaya Lageswari memasukkan pakaian itu ke dalam bakul. Okey. Jadi apabila ada ayat suruhan, mestilah responsnya ialah bertindak balas terhadap suruhan tersebut. Baik. Di sini Yahya bertindak balas terhadap suruhan ibunya, manakala Lageswari pula bertindak balas terhadap suruhan Yahya. Okey, kita menggunakan kata arahan supaya permintaan ataupun arahan kita lebih bertata susila dan lembut dan sopan ya. Sebab kita nak minta tolong, kita nak minta orang buatkan arahan kita, orang lakukan arahan kita, kita mesti bersopan, tidak boleh berkasar. Jadi kita gunakan kata arahan di sini, minta tolong sila, kan?
ayat yang lain selain daripada itu, kita boleh apa-apa saja jika kita mau meminta orang lain buatkan. Contohnya kalau kita nak guna minta di sekolah, kamu nak minta kawan kamu alihkan meja ke, alihkan kerusi ke, sebab kamu nak lalukan, boleh gunakan minta alihkan kerusi tu, saya nak bawa barang ni tak muat lah. Okey, jadi orang akan dengar, oh okey, baiklah. Dan jika kita berkasar, kita akan mengundang ketidaksenangan hati. Jadi tolong pun sama, tolong buat sikit. Okey. Jadi di sini ada beberapa tahap antara minta dengan tolong. Dia ada sedikit perbezaan. Minta ialah kita mengharapkan orang tu buat. Okey. Kalau kita gunakan tolong, ini kita tegas. Kita minta dia buat juga. Okey, situ beza. Okey, contohnya kalau minta alihkan kerusi tu, saya nak lalu lah, saya nak bawa barang ni tak muat. Okey. Tapi kalau tolong itu agak tegas ya. Jadi orang tu mesti buat. Contohnya tolong alihkan kerusi, saya nak lalu tak muat ni. Okey. Situ beza dia ya. Okey. Kita sambung lagi sedikit pelajaran kita pada hari ini. Kita lihat di sini perbualan yang seterusnya, dan ini kenal tak? Ini kan Yahya. Ini Yahya, ini dia Waihun. Waihun dan maknya dah balik. Okey, apa yang mak dia kata? Ingat tak? Yang pertama, lepas tu yang mana lagi tinggi? Ini paling tinggi. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Ini urutan bacaan kita. Yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Okey, kita teruskan pelajaran kita. Mak Waihun, apabila dia balik ke rumah, Mak Waihun pun cakap apa? Terima kasih Yahya dan Lageswari. Mujur tidak basah pakaian di ampaian. Oh, Mak Waihun berterima kasih kerana Yahya dan Lageswari telah membantu dia mengalihkan pakaian dan masukkan dalam bakul, sebab hari nak hujan kan. Jadi agak-agaknya baju kuning ni cikgu cakap apa? Waihun ya? Bukan. Okey, ini Lageswari. Ini dia. Okey, silap tadi. Ini Yahya dan Lageswari. Okey. Apabila ibu kepada Waihun berterima kasih kepada Lageswari, sebab itu Lageswari yang merespons. Okey, apa Lageswari cakap? Tak tahu ke sini. Kita kena fikir, kita kena jadi Lageswari. Apa respons yang baik apabila orang berterima kasih? Kita akan mengucapkan sama-sama. Jadi jaga ada cadangan untuk Lageswari. Lageswari boleh kata, okey, apa dia kata? Sama-sama makcik. Dia panggil makcik lah. Sama-sama makcik. Saya hanya membantu Yahya. Okey. Lepas tu Yahya pun merespons juga. Agaknya apa yang Yahya kata, apa yang Yahya cakap kepada Mak Waihun. Okey, cikgu cadangkan Yahya akan berkata begini. Yahya juga akan mengucapkan sama-sama atas ucapan terima kasih Mak Waihun. Jadi Yahya pun berkata, sama-sama makcik, saya dan Lageswari hanya membantu makcik. Okey. Jadi selepas mereka mengucapkan sama-sama, Mak Waihun memberi respons lagi. Harap, okey, cikgu petakkan di sini. Harap kamu berdua jadikan sikap tolong-menolong ini sebagai amalan. Silalah masuk ke rumah makcik. Okey.
dua perkataan ini cikgu petakan kenapa? Sebab ini juga merupakan kata arahan, harap. Okey, Mak Waihun mengharapkan mereka berdua supaya terus mengamalkan sikap tolong menolong. Dan satu lagi, silalah. Sila maksudnya kita menjemput seseorang. Sila makan, silalah minum, silalah duduk kan. Jadi ini ialah termasuk kepada ayat suruhan juga. Okey, silalah masuk ke rumah makcik. Maksudnya Mak Waihun ingin menjemput mereka berdua masuk ke rumahnya. Okey. Dari sini dia harap murid-murid dapat melatih bacaan dan perbualan mengikut intonasi yang sesuai. Okey, kita contohnya kita jadilah mereka-mereka yang di dalam cerita ni. Kita berlakonlah. Jadi latihlah bacaan dan intonasi yang macam kita bercakap secara tata susila. Okey. Sebagai latihan tambahan, sekejap ya. Okey, sebagai latihan tambahan, okey, cikgu harap murid-murid boleh gunakan buku aktiviti pada muka surat 33. Okey, sini 33 ya. Okey, sebab apa? Dia sesuai dengan tajuk kita yang tadi. Okey, tajuk dia hidup berjiran juga. Sini hidup berjiran. Okey, apabila murid-murid dah buka buku aktiviti muka surat 33, kita lihat perbualan. Perbualan ini arahannya dia kata apa? Tulis respons yang sesuai, kemudian simulasikan. Apa maksud simulasikan? Simulasi itu maksudnya lakonkan macam keadaan sebenar. Kita berlakon seperti keadaan yang sebenar. Okey. Mana tadi? Alright. Okey. Okey, kita cuba buat ya. Di sini ada 2 orang individu. Pasal ada 20. Okey, abaikan ini sebab ini cikgu buat salinan daripada buku yang sudah digunakan, cikgu kitar semula. Baik. Sini daripada percakapan ini kita boleh tahu ini merupakan Izat, namanya Izat. Okey, ini mungkin ibu kepada kawannya sebab mereka menggunakan telefon, mereka bercakap menggunakan telefon, mereka berhubung menggunakan telefon. Okey, mari kita tengok apa yang berlaku. Okey, Izat cakap apa? Selamat pagi, saya Izat. Bolehkah saya bercakap dengan Farid? Okey, siapa seterusnya? Yang seterusnya yang inilah. Takkan ini lebih tinggi kan? Yang ini cakap. Jadi orang perempuan ni yang memberi respon kepada permintaan Izat yang mahu bercakap dengan Farid. Okey, apa dia kata? Selamat pagi. Dia respon kepada ucapan Izat. Selamat pagi, Farid demam, kata. Dia pergi ke klinik dengan ayahnya. Ada apa-apa yang boleh makcik bantu? Okey. Itu respons daripada ibu Farid. Okey. Jadi apabila Farid dah diberitahu oleh ibu, apabila Izat dah diberitahu oleh ibu Farid yang Farid demam dan pergi ke klinik dengan ayahnya, apakah respon Farid? Farid cakap apa? Patutlah dia tidak hadir ke sekolah, makcik. Sila beritahu Farid. Ni nampak tak ada kata arahan kan? Sila beritahu Farid, Cikgu Ani berpesan supaya dia membuat ulang kaji kerana minggu hadapan ada peperiksaan. Okey. Maksudnya Izat memberi arahan kepada ibu Farid.
tentang pesanan daripada Cikgu Ani. Cikgu Ani pesan apa? Murid yang tak hadir, ni siapa yang tak hadir? Farid kan. Murid yang tak hadir buat ulang kaji kerana ada peperiksaan pada minggu hadapan. Jadi selepas mendapat pesanan itu, apa respons daripada Ibu Farid? Ibu Farid cakap, baiklah, makcik akan memberitahu Farid bahawa Cikgu Ani berpesan nampak tempat kosong. Okey, di sini cikgu minta kamu tolong jadi Ibu Farid, responslah terhadap pesanan Cikgu Ani. Okey, tulis responslah pesanan daripada Cikgu Ani yang disampaikan oleh Izzat. Cikgu Ani minta murid-murid membuat ulang kaji sebab Farid tak datang sekolah kan. Jadi baiklah, makcik akan beritahu Farid bahawa Cikgu Ani berpesan. Apa pesanan Cikgu Ani? Awak tulis sini. Sini ada pesanan Cikgu Ani kan. Membuat ulang kaji kerana ada peperiksaan. Jadi cikgu bagi cadangan, Ibu Farid bolehlah respons kepada Izzat. Dia kata, baiklah, makcik akan beritahu Farid bahawa Cikgu Ani berpesan supaya membuat ulang kaji. Okey, selepas Ibu Farid menerima pesanan itu, apa yang Izzat cakap? Beritahu Farid juga, ada satu lagi pesanannya. Beritahu Farid juga, tolong baca buku teks bahasa Melayu dari halaman pertama hingga halaman 25. Okey. Itu pesanan kedua. Tadi pesanan pertama. Pesanan kedua, baca buku teks bahasa Melayu dari halaman pertama hingga halaman 25 kerana bab itu diuji dalam peperiksaan. Okey, selepas dapat pesanan yang kedua, apa respons daripada Ibu Farid? Ada lagi ni, tempat kosong untuk awak. Untuk kamu mewakili Ibu Farid memberi respon kepada pesanan kedua. Apa Ibu Farid cakap? Baiklah Izzat, makcik akan memberitahu Farid supaya apa? Okey, cikgu harap murid-murid boleh respon supaya apa tu? Supaya ini supaya boleh sampai sini je. Okey, selepas Ibu Farid memberi respon terhadap pesanan yang kedua, Farid cakap apa? Terima kasih makcik. Apa respons? Macam tadi kan, apabila Mak Waihun cakap terima kasih, Lagaswari dengan Yahya cakap apa? Sama-sama. Samalah di sini. Apabila Farid cakap, apabila Izzat cakap terima kasih, Mak Farid juga memberi respon sama-sama Izzat. Okey. Jadi untuk latihan ini, murid-murid cuba lengkapkan respons yang baik, ya. Respons ibu kepada Farid, respon Ibu Farid terhadap pesanan Cikgu Ani. Okey, seterusnya cikgu minta ada satu lagi muka surat 33 ya, kita tengok. Okey, di sini sebelahnya 32, sorry. Tak maaf, cikgu 32 di sebelah saja. Tadi 33, ini 32. Murid siapa yang cikgu rasa mungkin ada yang dah buat tapi mungkin ada yang belum buat, kita boleh tengok arahan dia, bina ayat dengan kata kerja aktif transitif berdasarkan gambar. Kata kerja aktif maksudnya di sini. Okeylah, kita masukkan sini. Okey. Kata kerja aktif ialah kata kerja yang memerlukan kata kerja yang memerlukan pelengkap di belakangnya, dan juga dia kata kerja aktif yang ada imbuhan me. Tengok semua ada me. Maksudnya bila ada imbuhan me, kata kerja aktif yang ada imbuhan me bermaksud mesti ada objek yang membuatnya, mesti ada orang yang membuatnya.
Menunggang, kita tengok yang pertama, menunggang, mesti ada orang yang menunggang. Memilih, mesti ada orang yang memilih. Menyelup, mesti ada orang yang menyelup. Menyelup ni maksudnya masukkan tangan dalam poket, selup. Membayar, mesti ada orang yang membayar, ya. Okey. Di sini kita akan lihat kedai buku koperasi. Kedai buku koperasi Taman Rasa. Kedai buku koperasi Taman Rasa. Ada seorang ni, nama dia siapa? Kalau kita tak tahu, sini kita tengok. Rupa-rupanya gambar yang pertama dah ada contoh diberi. Yong Han menunggang basikal ke kedai buku koperasi Taman Rasa. Ini contoh. Yong Han. Okey, ini murid ni bernama Yong Han. Sebab itu dia kata apabila kata kerja aktif transitif mesti ada orang yang melakukan. Mesti ada Yong Han di depan. Okey, sebab orangnya Yong Han. Jadi ke manakah arah tuju Yong Han dengan basikalnya? Yong Han menunggang basikal ke kedai buku koperasi Taman Rasa. Bagaimana kita boleh tahu? Sini ada. Dia bagi tahulah. Ini dia menuju ke kedai koperasi Taman Rasa. Baik, untuk gambar kedua di sini. Okey, murid-murid boleh buat ayat di sini, boleh minta bantuan, tapi cikgu akan bantu kamu. Cikgu cadangkan kamu boleh buat. Apabila dah Yong Han, maksudnya semua ni Yong Han lah. Okey. Yang kedua, kita boleh gunakan ayat, kita boleh buat, cikgu cadangkan boleh buat, untuk memilih, ada buku pun di tangan Yong Han, di tangan Yong Han dah ada buku pun. Jadi, siapa yang memilih buku itu? Yong Han lah kan. Jadi, nampak tak tajuk buku yang dipilih oleh Yong Han? Bukunya ialah buku tentang kata kerja aktif transitif. Oleh itu kita dah tahu dah apa yang dia pilih. Buku apa? Buku tajuknya kata kerja aktif transitif. Jadi cikgu cadangkan murid-murid boleh buat ayat begini yang paling mudah. Di depan ada pelaku dia, orang yang membuat dia, orang yang memilih, iaitu Yong Han, dan barang yang dia pilih pun dah ada. Jadi untuk nombor 2 paling senang, murid-murid boleh buat Yong Han memilih buku bertajuk kata kerja aktif transitif. Itu saja. Yong Han memilih buku yang bertajuk kata kerja aktif transitif. Andai kata murid-murid ada idea yang lain, boleh juga, tapi jangan terkeluar daripada bahan-bahan yang diberi, iaitu memilih dengan bukunya yang dah ada. Dan Yong Han juga tak boleh tukar sebab orang yang sama. Tak boleh nak letak nama Ali kah, tak boleh nak letak nama Ismail, sebab semuanya ialah Yong Han. Untuk ayat yang ketiga, gambar ini menyelup. Nampak tak? Yong Han tangannya di dalam poket. Itulah maksudnya menyelup. Masukkan tangan ke dalam poket. Dalam fikiran dia nampak di sini apa? Okey, dalam fikirannya dia berfikir RM. RM tu maksudnya duit. Apabila Yong Han sudah memilih buku, dia mestilah nak bayarkan buku itu. Tapi nampak tak murid-murid, muka Yong Han, muka dia cemas. Kan, muka cemas. Kenapa? Dia menyelup poketnya mencari duit. Tapi apa yang berlaku? Mesti ada sesuatu yang berlaku menyebabkan dia merasa cemas. Okey. Muka Yong Han bercemas sebab duitnya tak ada. Okey, kita siapkan dahulu ayat yang ketiga di sini. Yong Han menyelup poketnya untuk mendapatkan wang. Kan? Betul tak? Yong Han menyelup poketnya untuk mendapatkan wang. Wang tu maksudnya duit.
Okey, untuk ayat yang keempat, di sini gambarnya, di sini ayat keempat. Ini perkataannya, kata kerja aktifnya, membayar. Ini orang ni nampak, orang ni bayarkan. Tengok muka Yong Han sedih. Okey, tapi orang ni baik hati, dia menolong. Okey, siapa orang ni? Kawan dia. Mujur ada kawan. Dia dekat kedai koperasi. Jadi, apa yang berlaku pada gambar ini, kawan Yong Han. Jadi, murid-murid boleh namakan dia. Di sini murid-murid boleh bagi nama untuk kawan Yong Han. Nak bagi nama Ali ke, nak bagi nama Muhammad ke, nak bagi nama Rizal ke, boleh. Okey. Tetapi murid-murid cuba tengok di sini. Selepas itu Yong Han berterima kasih kepada Paramjit. Rupa-rupanya kita tak boleh reka nama murid ni, kawan Yong Han. Kawan Yong Han rupa-rupanya dah ada nama dia, Paramjit. Ya, Paramjit. Jadi kita tak boleh bagi nama Ali, tak boleh bagi Muhammad, tak boleh bagi nama Rizal, ya. Ini ialah Paramjit. Okey. Siapa yang membayar? Nampak tak? Yong Han atau Paramjit yang membayar? Nampak kan? Ini Paramjit. Jadi ayat yang keempat kita boleh kata Paramjit membayar, ataupun Paramjit tak boleh kita teruskan dengan ayat inilah. Paramjit membayar harga buku yang dibeli oleh Yong Han. Paramjit membayar harga buku yang dibeli oleh Yong Han. Okey, itu untuk ayat yang keempat. Akhirnya selepas itu Yong Han berterima kasih kepada Paramjit. Kenapa? Sebab Paramjit membantu Yong Han menyelesaikan harga buku itu. Apa yang berlaku pada Yong Han? Duitnya tertinggal. Dia menyeluk poket, duitnya tak ada. Mujur ada kawan yang membantu untuk membayar harga buku. Okey. Jadi di sini cikgu harap murid-murid boleh hidup dengan tenang dalam masyarakat dan bersama jiran-jiran, dan juga saling tolong-menolong antara kawan-kawan. Untuk hari ini, pelajaran hari ini, cikgu ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi untuk sesi akan datang. Assalamualaikum.